Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Kufadaria kembali dalam sesi kali ini membincangkan tentang penyelesaian masalah ubahan langsung bahagian kedua. Sebelum ini kita telah pun membincangkan ubahan langsung, dan kali ini kita pergi kepada yang lebih mencabar, iaitu penyelesaian masalah. Rujuk buku teks matematik tingkatan 5 KSSM muka surat 15 dan 16. Untuk hari ini, standard pembelajaran yang ingin dicapai ialah murid boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Baiklah murid-murid, dengan merujuk buku teks muka surat 15, mari kita lihat contoh 13. Hukum Charles menyatakan bahawa bagi satu jisim gas yang tetap isi padu V cm padu, gas itu berkadar langsung dengan suhu mutlaknya di Kelvin. Jika tekanan gas itu adalah tetap, diberi bahawa sebuah bekas mengandungi 30 cm padu gas pada suhu 30 darjah Celsius. A. Ungkapkan B dalam sebutan T. B. Hitung isi padu dalam sentimeter padu gas itu jika suhu berubah kepada negatif 11 darjah Celsius. Rumus penukaran suhu dalam darjah Celsius kepada Kelvin, X darjah Celsius bersamaan 273 tambah X Kelvin. Langkah pertama ialah memahami masalah. Jadi, di sini hubungan ubahan secara langsung yang dapat kita lihat adalah V berubah secara langsung dengan T, di mana diberi nilai V bersamaan 30 apabila T bersamaan dalam unit Kelvin 273 tambah X. Langkah seterusnya merancang strategi. A. Soalan yang diminta ialah tuliskan ubahan langsung dalam bentuk persamaan. B. Gantikan nilai T ke dalam persamaan dan kemudian hitung isi padu gas itu. Langkah ketiga, melaksanakan strategi. Ini langkah yang paling penting. Bila kita sudah ketahui hubungan ubahan secara langsung, iaitu B berubah secara langsung T, kita tukar kepada bentuk persamaan. V sama dengan K T dengan memasukkan nilai pemalas K. Seterusnya, langkah ketiga, pastikan T itu telah kita gantikan dengan nilai dalam Kelvin, iaitu 273 tambah X. Dengan membuat penggantian nilai B 30, maka kita teruskan pengiraan untuk mendapat nilai K. Dan akhirnya kita akan dapat nilai K bersamaan 10 per 101. 101. Dan apa lagi? Kita masukkan ke dalam hubungan ubahan dalam bentuk persamaan. Maka kita dapatlah V sama dengan 10 per 101 T. Maka terjawablah bagi soalan A. Seterusnya kita pergi ke B. Bagaimana kita mencari nilai V apabila diberi T negatif 11? So, apa lagi?
kita teruskan step kita dengan membuat penggantian bagi nilai T. Formula T 273 tambah X. Dan di sini X adalah negatif 11. Maka akhirnya kita dapat nilai V sama dengan 25.94 cm padu. Selepas kita melaksanakan strategi dengan mengira, memasukkan nilai yang betul, akhirnya kita pergilah ke langkah seterusnya, iaitu membuat kesimpulan. Maka kesimpulan kepada apa kehendak soalan A dan kehendak soalan B. Untuk A, kita dapat jawapannya V sama dengan 10/101T. Manakala untuk B, V sama dengan 25.94 cm padu. Ya, itulah contoh yang pertama yang boleh kita lihat bagaimana hendak melakukan strategi bagi menyelesaikan masalah berkaitan ubahan langsung. Okey, kembali bersama saya, kita teruskan contoh 14. Muka surat 15 buku teks. Baiklah, murid-murid, mari kita fahami soalan ini dengan betul. Wan Sun menyimpan wangnya dalam akaun simpanan. Diberi bahawa faedah I yang diterima berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal T dan tempoh dalam tahun T wang yang disimpan. Wan Sun menerima faedah sebanyak RM200 apabila dia menyimpan RM4,000 selama 2 tahun. Okey. Jadi kita dah nampak kat sini memahami masalah kita melihat bahawa nilai I adalah bersamaan 200 apabila simpanannya RM4,000 selama 2 tahun. Ya. Jadi tempoh dalam tahun T wang yang disimpan iaitu 2 tahun. Maka kita lihat soalannya. A. Hitung tempoh simpanan yang diperlukan supaya Puan Sun dapat menerima faedah RM650 dengan prinsipal sebanyak RM5,200. Itu adalah soalan A. Manakala seterusnya soalan B, Puan Sun ingin mendapatkan jumlah faedah yang sama tetapi mengurangkan tempoh simpanan di A. Adakah dia perlu menambahkan atau mengurangkan nilai prinsipalnya? Jelaskan jawapan anda. Di sini nampaknya soalan yang memerlukan jawapan dari segi kemahiran berfikir. Murid-murid kena menggunakan akal fikiran yang lebih tinggi. Bagaimana hendak menjelaskan? Perkataan jelas itu sendiri adalah soalan ada unsur keban. So kita teruskan bagaimana menyelesaikannya. Pertama, memahami masalah. Okey, I berubah secara langsung dengan P dan T. Masih ingat tak lagi murid-murid? Kalau pemboleh ubahnya melebihi 2, bermakna kelihatannya ini adalah ubahan tercantum. Maka
kita faham tadi ya, dalam soalan telah dinyatakan interestnya I ataupun faedah bersamaan 200 apabila P bersamaan 4,000, iaitu wang simpanannya, dan tempohnya T bersamaan 2. Kita naraikan dulu ya, apa masalah yang kita faham berdasarkan soalan tadi. Terusnya, murid-murid rancang strategi. Lihat apa soalan yang diminta. Ya, soalan yang diminta A, tulis ubah langsung dalam bentuk persamaan dan hitung nilai T apabila I bersamaan 650 dan P bersamaan 5,200. Seterusnya B, soalannya meminta kita memahami perubahan bagi setiap pemboleh ubah dalam persamaan. Okeylah, apakah step seterusnya? Kita pun melaksanakan strategi. Strategi untuk A dengan membentuk persamaan I sama dengan KPT, iaitu K-nya adalah pemalas. Maka masukkan nilai I 200 supaya kita dapat mencari nilai K, dan jangan lupa P-nya 4,000 manakala T-nya 2. Dan seterusnya kita lakukan operasi sebaik mungkin. Ketelitian kat sini sangat dikehendaki agar tidak melakukan kesilapan. Boleh menggunakan kalkulator, maka anda akan dapat nilai K 0.025. Kemudian gantikan dalam bentuk persamaan tadi, maka kelihatannya I sama dengan 0.025 PT. Seterusnya, apabila kita berjaya bentuk persamaan setelah mencari pemalas K, kita teruskan dengan kehendak soalan A tadi. Dalam soalan A telah dinyatakan apabila I 650 dan P 5,200, apakah berlaku dengan T, tempoh masa yang diambil, yang diperlukan. So, apa yang kita harus buat? Jangan lupa ganti dengan betul. I-nya 650 bersamaan K 0.025 darab P, wang simpanan sebanyak 5,200, dan T adalah pemboleh ubah yang kita hendak cari. So, kita dapat akhirnya T bersamaan dengan 5 tahun. Okey. Begitulah kalau kita lihat, langkah demi langkah ini haruslah dilakukan dengan teliti dan betul. Pastikan jawapan yang kita dapat itu adalah benar sama sekali. Seterusnya, kita pergi kepada kehendak soalan B. Soalan B meminta kita menjelaskan jawapan. Menjelaskan jawapan untuk mengekalkan nilai I dalam persamaan I sama dengan 0.025 PT. Ini yang kita dapat bentuk persamaan tadi dengan kadar 0.025. Okey. Pertama, apa syaratnya? Apabila T berkurang, maka T bertambah. Apa maksudnya di sini? Maksudnya, apabila wang simpanan kita berkurang, maka tempohnya bertambah. Dan sebaliknya,
apabila P bertambah, maka tempoh adalah berkurang. Inilah satu bentuk penyelesaian yang memerlukan penjelasan yang sangat mantap daripada murid-murid. Ya, kita harus bijak membuat kesimpulan di sini berdasarkan berkaitan langkah-langkah yang telah kita lakukan pada peringkat awalnya. Step yang terakhir ialah membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan ini ialah memenuhi apakah jawapan bagi setiap soalan. Kalau soalan A bertanya tentang tempoh, maka tempohnya ialah 5 tahun. Manakala B tadi, kalau kita lihat, inilah jawapan yang mantap, jawapan yang baik. Prinsipal perlu ditambahkan untuk mendapat jumlah faedah yang sama. Jika tempoh simpanan dikurangkan. Hal ini kerana jumlah faedah berkadar langsung dengan hasil darab, prinsipal dan tempoh. Dikaitkan dengan hubungan ubahan tercantum tadi. Baiklah murid-murid, beberapa contoh yang telah kita lihat berdasarkan buku teks yang diberi pada muka surat 15. Maka cikgu harap murid-murid cuba latihkan diri yang terdapat pada buku teks, iaitu latihkan diri 1.1D. Di sini telah pun diberi beberapa contoh bagaimana menyelesaikan soalan 1. Okey, kalau kita lihat soalan 1, dia bercerita tentang Lee mengisi air ke dalam sebuah tangki dengan menggunakan hos getah pada pukul 8 pagi. Ia melibatkan masa di sini. Pada pukul 11 pagi, Lee mendapati bahawa tangki itu telah diisi dengan 48% air. Kita cuba fahami masalah di sini. Selepas 3 jam, kalau kita lihat di sini kan anak-anak 8 hingga 11. Kita dapati tangki yang diisi air oleh Lee itu telah berisi air dalam kuantiti 48%. Okey. Maka lihat kepada soalannya. Tuliskan satu persamaan yang menghubungkan isi padu air B yang diisi ke dalam tangki dengan masa yang diambil D. Maka penyelesaiannya dilihat di bawah ini. Kita faham bahawa masa dalam tempoh 3 jam. Okey. Bersamaan dengan kuantiti air 0.48. Dari mana datang 0.48? 48%. Dan kita perlu melihat kalau dalam tempoh 1 jam berapa peratus airnya. Maka apa yang kita buat? Kita bagi dengan 3. Maka kita dapatlah peratus air yang dipenuhi dalam masa sejam ialah 0.16 ataupun 16%. Jadi perlu di sini kita rungkaikan daripada 3 jam yang diberi kepada 1 jam untuk membentuk ubahan langsung yang umum. Maka kita melihat isi padu akan bertambah apabila tempoh masa semakin bertambah. Jadi jelas hubungan V dan T itu adalah hubungan
langsung. Jadi kita dapati V berubah secara langsung dengan T. Dan kita bentuk persamaan dengan memasukkan pemalan Y. Dan terus buat gantian, ya. K itu adalah 0.16 T. Jadi murid-murid faham tak di sini, ya? Kenapa K itu kita gantikan sebagai 0.16? Kerana kita mencari kadar dia tadi. Apabila 1 jam, kita dapati 0.16, ya, peratus. Kalau 2 jam berikutnya, dia sudah menjadi 0.32 peratus. Kalau 3 jam berikutnya, dia sudah menjadi 0.48 peratus. Bermakna kadarnya adalah sama. Okey, ini dijelaskan. Okey, 1 jam 16%. Ya, lihat pada jadual ini. Ini contoh yang kita boleh kaitkan. Ya, kalau 9 pagi 16%. Kenaikannya sama. Ya, kadarnya tu 16%. Berikutnya pun 16%. Dan setiap sejam 16% kenaikannya. Ya, kita lihat di sini. Sehinggalah pukul 2 petang. Maka ini ialah untuk menjawab yang mana sebenarnya, murid-murid? Ini menjawab kepada yang B. Ya, kerana B tadi dia minta apa berlaku, ya, selepas masa yang diperuntukkan itu, pukul berapakah selesai, ya. Okey, jadi kita dapati di sini 4% yang akhir ni pukul 2.15. Maka lengkap 100% air itu penuh. Ya, kita breakdown 16%, sejam berikutnya, sehinggalah yang terakhir. Baki yang ada ialah 4%. Maka cukuplah 1%. Dan kita lihat bahawa 4% ini bersamaan dengan 15 minit. Ya, ini perkadaran. 1 jam 16%, 30 minit 8%, 15 minit 4%. Berkurang. Mengikut tempoh berkuranglah peratus air. Itulah, ya. Sebaliknya, maka dapatlah, ya, masa yang dicari iaitu pukul 2.15 petang. Bermula 9 pagi, penuhlah air dalam tangki tersebut. Okey. Kemudian, kita lihat di bawah ini. Ini adalah satu contoh bagaimana kita mengira, ya, mengaitkan nilai kadar K yang sama itu, iaitu 0.16, dan lihat step yang seterusnya. 0.16 itu, ya, bersamaan dengan 4/25 T. Kenapa nak dijadikan dalam bentuk pecahan? Sebab di sini, kita nampak 100% itu, ya, daripada 4/25 darab 25/4. Ya, maka dapatlah V itu 100%. Si padu air telah dipenuhi. Okey, satu kaedah lain, ya, untuk mencari selain pada kita melengkapkan jadual, ya, seperti di atas ini. Kita melihat kenaikan, ya, dan kali ini dalam bentuk persamaan ubahan langsung itu sendiri, kita boleh guna cara begini. Ya. Okey. Jadi selepas dapat isi padunya untuk 100%, kita menggunakan, lihat di sini, ya, T 25/4. Okey, maka 25/4 itu bersamaan dengan 6.25 jam. Iaitu 6 jam 15 minit. Jadi pukul 8. Okey, pukul 8 kan dia mula tadi. Amalan 6 jam 15 minit. Maka dapatlah hasilnya 2 jam 15
petang, maksudnya pukul 2.15 petang, ya. Jadi apa cara yang murid fikir, ya? Murid cuba ketengahkan langkah penyelesaian, ya, kerana pelbagai teknik, pelbagai cara, ya, boleh kita lakukan untuk mendapat jawapan yang benar, ya. Okeylah, murid-murid, cubalah latihan yang masih berbaki pada muka surat 16, ya, iaitu soalan 2 dan soalan 3 bagi praktis 1.1D. Baiklah, sampai di sini dulu dari cikgu. Semoga murid-murid dapat manfaat daripada video penerangan cikgu tentang penyelesaian masalah ubahan langsung. Jumpa lagi. Bye. Itu saja perkongsian kita untuk kali ini. So, jangan lupa subscribe, like and share channel Cikgu Dia 12. Thank you.